Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Pagi insya-Allah kita akan terus bersama dalam kita membicarakan strategi pembangunan sumber manusia. Bahagian yang seterusnya sambung daripada semalam, ini part yang ke-7. Semalam kita ada bicara tentang konsep definisi strategi sumber manusia, kan kaitannya dengan antara syarikat dan juga antara HR lah. Hari ini kita sambung balik berkaitan dengan apakah hubungan di antara organisasi dengan HR strategi. Apakah hubungan di antara syarikat dengan HR strategi. Kalau kita tengok bahawa apabila nak melaksanakan program-program berkaitan dengan HR ini, maka pihak HR sendiri kena memahami tentang company strategic situasi lah. Situasi berkaitan dengan strategi syarikat ataupun strategi organisasinya, di mana dalam melaksanakan apa-apa strategi kita melihat pada dua situasi, iaitu faktor ataupun situasi dalaman dan juga faktor ataupun situasi luaran. Maknanya bagi syarikat itu, dia juga bagi HR dia kena faham bahawa syarikat ini dia akan berhadapan dengan faktor-faktor yang akan memberi kesan pada syarikat. So segala aktiviti berkaitan dengan sumber manusia itu mestilah dia atur, diletakkan supaya tidak mengganggu objektif, goal, vision, mission syarikat dan juga apa matlamat akhir syarikat. So sebab itulah bagi setiap yang nak melaksanakan HR ini, mereka kena faham jugalah konsep ekonomi, konsep politik, konsep demografi, konsep persaingan dan juga trend teknologi lah, perubahan-perubahan teknologi yang ada di luar sana yang memberikan kesan kepada membangunkan strategi dalam syarikat. Yang keduanya itu faktor luaran. Kalau kita melihat faktor dalaman, situasi dalaman, maknanya bagi orang HR ini juga dia kena faham tentang kekuatan dan kelemahan yang ada dalam syarikat itu, yang mana dia boleh bantu dalam dia menggerakkan pekerja-pekerja nanti untuk mencapai apa telah dimatlamatkan oleh syarikat, KPI syarikat lah. Selepas itu, setiap HR penggerak dalam HR ataupun HR sama ada HR directors, HR managers, mereka juga kena faham tentang bagaimana syarikat itu merancang. Maknanya strategic planning tu dia kena baca juga yang telah dibuat oleh syarikat, yang berkaitan dengan cut cost yang akan dikurangkan, berkaitan dengan adakah akan berlakunya perkembangan syarikat dari sudut geografi, maknanya berkembangnya syarikat itu kepada satu pemihak yang lain, dan juga konsep diversity lah, maknanya apakah diversify yang akan dilaksanakan oleh syarikat itu untuk memastikan bahawa syarikat itu berada dalam keadaan yang akan memberikan kehidupan circle life syarikat itu akan terus berpanjangan. Maknanya di akhir syarikat, seperti yang kita belajar sebelum ini, syarikat akhirnya dia akan pergi kepada keuntungan, di mana keuntungan itulah yang akan menyebabkan syarikat itu boleh survive, duduk lama dalam satu-satu bidang yang syarikat masuk. So di akhir nanti apabila orang yang terlibat dalam dunia HR ini memahami situasi, strategi, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi buat syarikat, melihat perancangan strategi syarikat, barulah akhirnya orang-orang HR ini akan merancang berdasarkan apa yang telah ada dalam perancangan strategi itu untuk dia suit ataupun dia mengikuti apa yang ada dalam syarikat. Maknanya dalam dunia HR ni, orang HR tak boleh syok sendiri dalam mereka melaksanakan pembangunan pekerja. Mereka mesti relatekan dengan apa yang ada pembangunan syarikat secara keseluruhannya. Sebab kita dah belajar sebelum ini, HR inilah satu part kecil di antara part-part yang lain kan. Kita belajar kan, kalau satu syarikat itu dipecahkan mengikut department, kita akan perasan dia ada department admin, department yang berkaitan dengan HR, department berkaitan dengan finance, keuangan, perakaunan, department berkaitan dengan sales, marketing, operasi, dan juga berkaitan dengan legal, pematuhan, dan juga ada department berkaitan dengan strategi. So maknanya HR ini kalau tengok dia hanya satu bahagian daripada bahagian-bahagian lain. So apabila dia nak melengkapkan satu syarikat, orang HR dia kena faham bahawa dia adalah pelengkap kepada bahagian-bahagian lain yang akan, apabila dah lengkap semua bahagian ini, itulah syarikat yang akan bergerak menuju matlamat syarikat yang telah ditentukan. So sebab itu dia kata untuk menjadikan HR ini berfungsi dengan lebih bagus, maka HR ini dia kena pastikan bahawa konsep rekrut
mengambil pekerja, konsep nak mengambil pekerja, nak rekrut pekerja, konsep nak pemilihan pekerja, konsep latihan pekerja, konsep membuat penilaian untuk melihat pekerja itu duduk di bahagian mana, sesuai tak sesuai, dan untuk mengangkat pekerja berpotensi ke arah lebih tinggi, konsep berkaitan dengan sistem pembayaran, compensation system, sistem berkaitan dengan pembayaran gaji, bonus dan sebagainya, mestilah dikata konsisten dengan company strategic plan. Mestilah dia mencari konsisten dengan apa yang telah dirancangkan oleh company secara keseluruhan. Maknanya peranan HR ni bukannya kecil, peranannya terlalu besar. Sebab tu dikata peranan HR ini, kalau kita tengok strategi antara peranan HR adalah dia kena identify human issue yang akan memberikan kekuatan kepada business strategi. Maknanya HR ini dia berada dengan manusia kan, dia kena cari apakah faktor-faktor, isu-isu yang sama ada dia memberi kekuatan ataupun mengganggu gugat kepada strategi dalam bisnes. Itu yang pertama. Yang keduanya, HR ini dia boleh provide berbagai alternatif bagaimana untuk memaju syarikat tapi dari sudut kemanusiaan. Yang ketiganya adalah HR ini dia kena faham konsep berkaitan dengan konseptual ni berkaitan dengan konsep-konsep yang mesti nak dibuat, idea-idea nak dibangunkan, dan juga konsep berkaitan dengan pelaksanaan untuk menjadikan syarikat itu syarikat yang sentiasa berubah-ubah ke arah yang lebih baik. Maknanya dia peranan HR ni dia ada peranan dia juga. Pada syarikat pun kena sedar, terutama bisnes majikan kecil kan, kita kena sedar juga bahawa HR ini ada peranan yang besar juga dalam membangunkan syarikat. Kita tidak hanya fokus pada sale, marketing, operasi, sale, marketing, operasi saja. Kita kena pastikan juga bahagian HR ini kena kita perkuatkan, kerana dia adalah antara satu peranan yang besar yang boleh membawa perubahan pada syarikat, yang boleh memajukan ataupun memudahkan untuk kita mencapai bisnes strategi kita dalam bisnes. Itu dalam dunia yang kecil kita melihat kan. Dan dikata antara perhubungan di antara HR ni sebenarnya, kalau kita tengok kan, apakah kaitannya strategi HR relationship ni, dia katanya adalah HR ni dia ada aktiviti dia. Aktiviti dia itulah akan membuatkan perubahan kepada pekerja-pekerja ke arah lebih baik kan. Dia bagi ilmu, dia bagi skill, dia bagi, lepas tu dia memantau kan supaya apakah bahagian ilmu dan skill yang dibagi ini, dan juga membuat perubahan-perubahan sikap itu di dalam operasi nanti pekerja melaksanakannya. Dan juga dia melihat kepada secara strateginya, melihat apakah perubahan-perubahan yang telah dia bagikan pada pekerja ini. Pekerja membuat satu perubahan, membuat outcome, membuat satu efek pada diri sendiri, perubahan pada diri sendiri berdasarkan ilmu dan juga kemahiran yang telah mereka berilah. Dan sebenarnya dia akan melihat juga HR ini prestasi-prestasi pekerja, kerana prestasi pekerja ini juga akan berkait dengan prestasi organisasi. Yang akhir sekalinya, HR ini dia kena pastikan bahawa strategi goal HR itu akan membantu strategi goal yang telah dilaksanakan oleh syarikat. Yang mana peranan HR ni besar. Sebab tu dia kata ada 4 peranan HR. Yang pertamanya ialah sebagai strategic partner, ini peranan HR. Sebagai strategic partner, sebagai subject matter expert, sebagai employee champion dan juga sebagai change agent. Maknanya syarikat ini dia adalah strategic partner dalam satu syarikat untuk memajukan syarikat itu. Dia HR ni dia kena latih diri dia supaya dia menjadi subject matter expert, orang yang memahami dunia HR, dan akhirnya dia dilihat sebagai juara dalam membantu employee, tetapi tidaklah sampai melawan syarikat, melawan big boss, melawan board directors, melawan pihak manajemen. Dia hanya menjadi juara pada employee, menghubungkan antara apa yang kehendak employee dengan kehendak manajemen, yang akhirnya nanti dia jadi orang tengah yang akan win-win situation antara kedua-duanya. Bukan dia jadi penghasut dan sebagainya lah. Dan akhirnya dia change agent yang akan bawa perubahan, memajukan syarikat. Dan dia itu, sebab itulah orang yang akan mengambil HR ini bukannya mudah orangnya. Kita dalam bisnes kecil, kita lah orang HR, kita lah orang sales, kita orang marketing kan, kita lah orang operasi kan. So kita kena pastikan bahawa setiap orang yang nak berada dalam dunia bisnes kecil, majikan, business owner, pengusaha taska tadika, pengusaha apa saja yang mengusahakannya, usahawan kecil, dia juga kena tahu asas HR, dan dia juga kena pergi belajar. Sebab apa? Dalam majikan kecil ini banyak benda yang dia perlu tahu sebelum dia lepaskan
ilmu pengetahuannya itu peranan sesuatu dalam bahagian tersebut tadi kepada orang lain. Masa kecil dia buat semua dulu, lepas tu dia lepaskan. Nak lepas tu kita kena tahulah supaya kita juga boleh memantau apa yang dibuat oleh pekerja-pekerja di bawah kita nanti. InsyaAllah esok kita akan bincang lebih panjang nanti tentang strategi partner, subject matter expert, employee champion, change agent ini sebagai peranan dalam dunia HR. So, kita jumpa lagi di Wan Alwi The Talent Wizard, di FB page Wan Alwi The Talent Wizard, di Instagram Wan Alwi The Talent Wizard, di channel YouTube Wan Alwi The Talent Wizard, dan juga di page FB Nadi Duit. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.